Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Dan hari ini kita akan sama-sama buat latihan untuk menjawab soalan MRSM Trial SPM 2021 bagi kertas 1, dan saya telah tukarkan ke dalam bentuk quizzes dan juga ada dalam bentuk, kalau kita lihat di sini, ada juga dalam bentuk dalam bentuk Google Form. Jadi boleh pilih lah untuk latihan lah sebelum peperiksaan nanti. Hari ni saya nak testing ataupun buat latihan sama-sama soalan quizzes, dan quizzes ni nanti kalau anak-anak buat latihan rasa tak terganggu tu boleh onkan dia punya muzik lah. Kalau tak, offkan saja muziknya. Okey, saya akan testing. Kita start sama-sama untuk buat latihan ni. Okey, start. Tapi dekat sini saya nak offkan muzik offkan muzik supaya boleh sama-sama baca soalan. So saya akan start game. Tak ada bunyi lah ni. Okey, soalan 1. Mengapakah Suruhanjaya Kobot dibentuk pada Januari 1962? Suruhanjaya Kobot dibentuk, ini adalah sebelum kita merdeka. Ini adalah sebelum kita membentuk Persekutuan Malaysia 1963. Jadi ia adalah pertama, satu, meninjau reaksi penduduk, betul. Menyebarkan maklumat tentang Malaysia, ini tidak bersesuaian. Merangka perlembagaan ni bukan, ini adalah Suruhanjaya Raid. Mengemukakan laporan kepada British. So kalau cikgu akan pilih 1 dan 4. Nampaknya kedudukan soalan dan kedudukan jawapan ni berubah tapi tak apalah, kita just guna untuk buat latihan. Okey. Seterusnya, apakah resolusi yang dicapai melalui Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga pada 1956 sebelum merdeka? Kongres Bahasa. Jadi ini adalah kalau saya akan pilih ini adalah berkaitan dengan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu adalah resolusinya. Setelah kongres itu berlangsung, mereka ingin menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang lain tu memang tak ada kaitan lah Okey, cuba sama-sama kita buat latihan ni. Okey, seterusnya, bagaimanakah kewarganegaraan secara pendaftaran diperoleh dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, ni PTM 1948. Memahami adat resam, ni tak semestinya. Bermastautin selama 10 tahun, ini secara pendaftaran bermastautin selama 10 tahun. Kalau yang tu kita nak ini kalau Jusoli ni semasa Jusoli. Malayan Union. Mahir membaca dan menulis, tak semestinya. Apa kata kita pilih berkelakuan baik. Okey, setakat ni masih betul. Ni cikgu, kalau kamu main-main ni, kamu bolehlah main-main kat situ. Saya sekadar nak buat latihan sama-sama. Antara berikut, yang manakah faktor penggubalan dasar luar Malaysia? Ni bab 10 tingkatan 5. Faktor penggubalan dasar luar Malaysia. 1, mengikut keperluan nasional, betul. So biru ni yang merah dan biru ni betul. 1 tu betul. Ikatan sejarah, ia ada kena-mengena dengan dasar luar Malaysia. Ikatan sejarah antara negara-negara Commonwealth, contoh So pengaruh luar, tiada kaitan lah pengaruh luar dengan faktor penggubalan dasar luar Malaysia. So cikgu akan pilih 1 dan 2. Desakan antarabangsa lagilah tak betul kan. So kuning merah ni dah boleh kita cancelkan. Jadi jawapannya 1 dan 2. Okey. Poin seterusnya, soalan kelima, rajah
Bolehkah kita besarkan Raja? Oh boleh. Just klik lah Raja tu, kalau tak, tak boleh tak nampak kan, tak jelas. Prinsip kebebasan asasi ada kebebasan diri, kebebasan beragama, tujuan prinsip tersebut dilaksanakan, hak berkenaan dengan pendidikan, kebebasan bersuara. Oh, ini adalah kebebasan lah. Raja berkaitan dengan prinsip kebebasan asasi. Apakah tujuan prinsip tersebut dilaksanakan? Adakah menjamin keadilan awam? Mungkin mengelakkan ancaman luar. Yang ni tak ada kena-mengena lah dengan kebebasan asasi kan dalam Malaysia. Menepati syarat kewarganegaraan. Syarat kewarganegaraan tak sesuai. Mempelbagaikan undang-undang, tak ada kena-mengena lah dengan undang-undang mempelbagaikan. Jadi dengan cara membaca soalan, walaupun kita tak berapa faham, kalau kata kebebasan asasi, ia adalah bagi menjamin keadilan awam. Okey, so kita direct. Ni memang cikgu direct buat on the spot. Gambar 3 menunjukkan pihak yang terlibat dalam rundingan baling. Apakah tuntutan pihak kerajaan? Maksudnya kerajaan minta PKM dalam rundingan tersebut. Apa yang diminta oleh kerajaan? Apakah tuntutan pihak kerajaan dalam rundingan tersebut? Adakah mendaftarkan pertubuhan? Kerajaan tak minta nak daftarkan pertubuhan Membayar ganti rugi, ni macam Jerman pula, tak ada kena-mengena dengan ganti rugi. Kerajaan minta mereka serah diri dan letakkan senjata. Jadi pilihan kita adalah 3 dan 4. So 3 dan 4. Okey, secara logiknya kita dah jawab 6 soalan. 6 soalan tanpa gagal. Okey, seterusnya. Apakah bidang kuasa raja sebagai ketua eksekutif di peringkat negeri mengikut perlembagaan persekutuan? Bidang kuasa raja, ni raja kalau negeri yang ada sultan, contoh negeri-negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu tu lah. Tapi dalam perlembagaan persekutuan, negeri-negeri yang selain di Pulau Pinang, Melaka, wilayah semua tu Jadi bidang kuasa raja sebagai ketua eksekutif, adakah raja mengisytiharkan undang-undang darurat? Ni saya main pilih je lah. Mengisytiharkan undang-undang darurat, ini rasanya yang di Pertuan Agong Kalau ada kena-mengena dengan darurat yang di Pertuan Agong, ini adalah kuasa yang di Pertuan Agong. Mengetuai pasukan keselamatan, ini juga adalah yang di Pertuan Agong. Menguruskan perbendaharaan raja, ini adalah di bawah perbendaharaan lah. Jadi bidang kuasa ketua eksekutif, kuasa anugerah bintang kehormat, mungkin ini sesuai sebab banyak kan yang menerima anugerah bintang kehormat. Contoh Datuk Siti Nurhaliza daripada Sultan Pahang, dan ialah beberapa lagi lah artis-artis yang lain tu kan dapat anugerah bintang kehormat. Jadi apa kata kita pilih yang ni? Nampaknya betul di situ. Okey. Bagaimanakah cara Sir Harold McMichael, ini tingkatan 4 bab 4, iaitu Malayan Union, mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Dan memang ada dekat situ. Melaksanakan Malayan Union. Macam mana cara sampai orang Melayu tak suka kan Sir Harold McMichael ni? Jadi ugutan. Betul lah tu yang pelik-pelik tu. Melakukan desakan, mendesak lah. 1 dan 2 tu mungkin betul lah. Kemudian memasukkan dokumen, ni tak ada dalam sejarah tu. Membuat pakatan dengan siapa? Macmillan bukan membuat pakatan, dia datang dan cuba mendapatkan persetujuan sultan. Kemudian Sir Harold McMichael datang untuk mendapatkan tanda tangan sultan. Jadi 1 dan 2. Okey, setakat ni 8 soalan. Apakah peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955? 1955 ni kita dah ada pilihan raya persekutuan yang pertama. Jadi peranan Kabinet Pertama
diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Masa itu belum lagi bergelar Perdana Menteri. Masa tu beliau digelar Ketua Menteri. Kalau silap betulkan saya lah, tapi kamu boleh semak kat boleh semak lah Okey, adakah meningkatkan hubungan diplomatik? Masa ni kita belum merdeka lagi, jadi kita belum ada apa-apa dasar hubungan luar. Mengesahkan rang undang-undang, Kabinet pertama belum lagi mengesahkan undang-undang. Masa ni kita tak ada parlimen, belum lagi Membincangkan soal kewangan, mungkin betul yang kuning ni. Membincangkan soal kewangan lah. Memperkenalkan prinsip kesamarataan. Rasanya tak ada disebut ni. Kita ada hak istimewa orang-orang Melayu, hak kaum lain juga diiktiraf. So cikgu akan pilih soal keuangan. Okey, so soalan yang ke-10, apakah perkara yang terkandung dalam senarai Persekutuan Perlembagaan Malaysia? Apakah terkandung senarai Persekutuan Perlembagaan Malaysia? Maksudnya dalam Perlembagaan Malaysia lah. Tak apa, kita tengok kebudayaan dan sukan. Ni senarai persekutuan, kebudayaan dan sukan. Mungkin setiap negeri kan. Ini senarai negeri rasanya. Keselamatan dalam negeri, ini kesihatan, biasiswa, keselamatan dalam negeri, kerajaan tempatan ni kerajaan tempatan lah. Kebajikan awam, kebajikan ni setiap negeri lah ada kebajikan awam Jadi saya akan pilih keselamatan dalam negeri. Tu dia senarai persekutuan. Ni kalau kamu nak main-main ni, kamu main lah power up ke apa ke, cikgu tak ada. Cikgu just straight. Okey. Gambar 6 merujuk kepada majlis menandatangani perjanjian persekutuan normalisasi di Jakarta 1966. Apakah kepentingan perjanjian tersebut? Normalisasi ni selepas Ganyang Malaysia Ganyang Malaysia yang konfrontasi Indonesia. Sebab Malaysia dah tubuhkan Persekutuan Malaysia. Jadi adakah persefahaman dalam budaya? Tak ada kena-mengena. Sebab ini adalah kita nak berbaik-baik lah ni. Kita nak menjernihkan keadaan keadaan di mana Indonesia telah mula nak ganyang Malaysia masa tu kan. Mengukuhkan hubungan diplomatik. Rasanya inilah apa kepentingan perjanjian tersebut. Ia adalah bagi mengukuhkan hubungan diplomatik. Penetapan sempadan perairan, tak ada kena-mengena dengan normalisasi. Ia lebih kepada hubungan diplomatik. Penyelarasan kadar cukai, ni pun tak terlibat lah dalam persetujuan normalisasi ni. Okey, kita cuba pengukuhan hubungan diplomatik. Betul. Nampaknya betul. Okey, seterusnya, Pusat Latihan Kegiatan Giat Mara, ILP, apakah kesan penubuhan institusi tersebut? Maklumat berikut berkaitan usaha kerajaan bagi membangunkan masyarakat Bumi Putera. Adakah melahirkan siswazah Bumi Putera? ILP ada siswazah ke? Ini rasanya sijil rasanya. Sijil, mungkin diploma, mewujudkan identiti bangsa. Apa kena mengena MARA dengan identiti bangsa? Apa kena ILP latihan perindustrian dengan identiti bangsa? Tak ada kena-mengena kan? Mengurangkan kadar buta huruf, lagi tak ada kena-mengena. Ini dah tentu kena orang yang dah boleh belajar lah kan. Dalam ILP ni, jadi apa kata kita meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebab mereka ada kemahiran kan, ada kemahiran dikaitkan dengan taraf hidup rakyat. Okey, nampaknya soalan-soalan ni soalan trial MRSM tadi. Kita kalau baca pelan-pelan, baca soalan dan tengok jawapan, rasanya yelah setakat 12 soalan tadi dah boleh lah kan. Bagaimanakah rakyat Malaysia dapat mewujudkan perpaduan pada masa kini? Mengamalkan semangat toleransi lah. Cikgu tak baca lain dah. Betul lah tu, toleransi.
ada kaitan dengan perpaduan. Kalau ingat kat pesta saya, pesta, perpaduan, T, toleransi. Pada zaman darurat, pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurang. Apa kesan situasi tersebut? Kesan. Mestilah kurang makan, padi pun kurang, mestilah harga barang meningkat. Apa pula ada perkataan import tadi kan? Tak ada kena-mengena masa tu. Okey. Macam ada timer lah. Ada timer rasanya ni. Dekat atas ni ada timer. Saya tak... Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran British di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, Perang Dunia Kedua yang Jepun meninggalkan Tanah Melayu tu kan. Apa saya baca ni? Negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Apa kesan pelaksanaan sistem tersebut? Sistem pentadbiran British, sebelum itu Raja Melayu kekal berdaulat. Lepas datangnya British, berjalannya Malayan Union, maka raja-raja, kuasa raja-raja dikurangkan. Senarai berikut berkaitan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Raja, undang-undang, wilayah, pengaruh, of course lah X, rakyat. Tu dia. Tu dah kena hafal lah tu. Tu bab 1 tingkatan 4. Okey. Apakah sumbangan Malaysia sebagai anggota pertubuhan OIC dalam bidang pendidikan? Ni senang. Kerjasama Islam kita boleh kaitkan dengan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa. Ni siapa dekat kawasan Selangor ni boleh jawab ni soalan ni Okey, penubuhan Universiti Islam Antarabangsa. Wow, 17. Okey. Kamu pun boleh buat ni buat latihan ni berkali-kali supaya nampak familiar dengan soalan lah. Gambar 5 merujuk kepada upacara menurunkan bendera Union Jack pada 30 Ogos 1957 di Tanah Melayu. Apa simbolik peristiwa tersebut? Bendera Union Jack, bendera British diturunkan. Adakah pemasyhuran ia di Pertuan Agong? Belum. Pengakhiran pentadbiran British? Pengakhiran mungkin ya. Permulaan gagasan Malaysia? Belum. Ni 57. Belum datang gagasan Malaysia 1963. Pemasuhan Malayan Union? Lagilah bukan. Jadi ini memang dekat dengan merdeka. Ia adalah pengakhiran pentadbiran British. Nampak mudah pula soalan ni bila kita baca elok-elok kan? You mean, dear friend? Meningkat. Makin meningkat. Ni apa ni? Pulau Batu Putih. Ni dekat dengan Singapura. Pulau Sipadan. Ni dekat dengan Sabah. Pulau Likitan. Tak tahu saya. Mungkin kat Sabah kot. Bagaimanakah Malaysia menyelesaikan isu tuntutan bertindih pulau tersebut? Ni apa-apa Malaysia kalau ada masalah sebab ini sempadan kan? Mungkin sempadan. Kita berebut kawasan. Jadi perlulah merujuk kepada Mahkamah Antarabangsa lah. Tak ada kena-mengena dengan zon ekonomi eksklusif, zon aman bebas berkecuali. Ni apa ni? Ni Zofan ni. Kita di ASEAN ni memang kita dah declare sebagai Zofan. Termasuk laluan kita Laut Cina Selatan, Selat Melaka tu jangan bawa kapal nuklear lalu kat situ. Jadi ia adalah perlu merujuk kepada Mahkamah Antarabangsa. Wow. 1940. So ada lagi 20 soalan. Apakah tujuan penubuhan Eskom? Siapa ingat Eskom ni? Peristiwa di Lahad Datu Sabah. Memajukan perairan? Silap besar lah tu Membangunkan infrastruktur? Lagilah silap. Apa kena-mengena? Eskom ni adalah security. Mestilah menjaga keselamatan rakyat. Ada faham tu perkataan security, menjaga keselamatan. Direct question tu Okey, lagi soalan 21. Bagaimanakah British menyekat kegiatan nasionalisme di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Pertama? Sebelum Perang Dunia Pertama, adakah dengan memperkenalkan undang-undang? Mungkin menubuhkan pasukan ketenteraan? Mungkin military army, BMA. Tapi itu selepas Jepun meninggalkan Tanah Melayu
Mengawal pergerakan parti politik mewujudkan badan perisikan. Badan perisikan ni mungkin tak adalah. Siapa ada 4 ni jangan pilih lah. Siapa ada 4 ni jangan pilih. 1, 2. Apa kata kita cuba 1, 2? Salah. 1, 2 salah. Jawapannya 1 dan 4. Apa 1 dan 4 tadi 4. Menumpukan badan perisikan. Okey, tak apa, nanti kamu tengok balik soalan tu Apakah cabaran yang dihadapi dalam membangunkan sistem perhubungan dan pengangkutan? Cabaran, maksudnya masalah Sabah Sarawak selepas pembentukan. Sabah Sarawak of course lah keluasan muka bumi. Bukan masalah sikap masyarakat tempatan. Mereka memang menerima untuk masuk ataupun bergabung dalam Malaysia. Lebih kepada Bukit Bukau Gunung Ganang. Keluasan muka bumi itu cabaran yang dihadapi. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan takrif kedaulatan dalam bahasa Arab. Daulah. Apakah maksud perkataan tersebut? Daulah mestilah kuasa pemerintahan sesebuah negara. Semangat beragama ni Ibn Khaldun lain. Keadilan sistem perundangan ni lebih kepada siapa Allahu Akbar, yang tentang perundangan kedaulatan antarabangsa. Tapi cikgu pilih kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Daulah is the power. Wow, betul. Telur gambar kambing pula ni. It's you. Okey, tak kisahlah, kambing-kambing lah. Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mendapat reaksi daripada parti-parti berikut. UMNO, Parti PAS, Parti Negara, PAS. Apakah persamaan reaksi tersebut? Meneruskan pendidikan bernikalah? Mestilah tak nak kan masa tu. Ni UMNO ni macam Parti Negara, Parti PAS ni semua daripada kalangan orang-orang Melayu. Mengkritik sistem birokrasi barat, tak ada kena-mengena. Ni kita dah merdeka ni. Belum. Draft perlembagaan, kita baru nak merdeka. Memertabatkan bahasa kebangsaan, ni dah tak ada kena-mengena. Bahasa kebangsaan memang dah ada dalam PTM 1948. Maaflah kalau saya silap. Menolak syarat kewarganegaraan, ini mungkin ya. Sebab apa kita mungkin nak ketatkan lagi syarat kewarganegaraan? Mungkin Okey, cuba. Okey, nampaknya betul. Power up 24/40. Eraser, eliminate. Okey, terus. Gerakan Islah di Mesir muncul disebabkan oleh imperialisme barat pada abad ke-19. Imperialisme barat maksudnya penjajahan barat. Apakah seruan gerakan Islah? Gerakan Islah menyeru apa? Gerakan Islah mestilah mengamalkan pemikiran Islam yang sebenar, betul tak? Ini dah betul lah, biru ni betul. Sistem raja berperlembagaan, masa tu kita belum lagi merdeka. Kita belum lagi ada PTM 1948. Ini gerakan Islah ni, time frame dia sebelum Malaysian Union. Okey, mengekalkan pendidikan tradisional, gerakan Islah nak kita lagi maju. Menyebarkan ideologi demokrasi, lambat lagi. Kita belum merdeka masa tu. Okey, so kita pilih mengamalkan pemikiran Islam sebenar. Nama pun Islah. Islah tu Islam, dekat dengan Islam lah. Okey, mengapakah Perlembagaan Tanah Melayu 1957 telah dipinda 1963? Dipinda 1963 ni adalah pembentukan Malaysia lah. Pemisahan Singapura 1967 kan? Ke saya salah? Saya salah tekan. Masya Allah. Sebut pembentukan Malaysia, tekan pemisahan Singapura. Okey? Nampak? Hati-hatilah masa menanda ataupun memilih jawapan. Bagaimanakah strategi berikut dapat memastikan kejayaan dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional? Okey, ada estet perindustrian, ada taman perindustrian, teknologi, zon perindustrian bebas, contoh kat Pasir Gudang, Bayan Lepas, Pulau Pinang, contoh. Bagaimanakah strategi dapat memastikan kejayaan? Penyelidikan pertanian, of course salah, jangan pilih. Penubuhan koperasi peladang, lagi tak kena-mengena.
Penerokaan tanah baru diperkenalkan. Tanah baru? Ni Felda ni. Masya Allah. Teruslah kita dapat pelaburan modal bertambah. Maksudnya jangan tengok soalan DEB, DPN kamu terus takut. Jangan takut. Baca dulu. Okey, seterusnya. Charles Vinnierbrook menyerahkan Sarawak. Menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Mengapakah beliau bertindak demikian? Ini Vinnierbrook ni satu masalah dia tak ada pewaris tahta. Satu lagi keuangan dia tak kukuh lah untuk masa tu Sarawak telah selepas peperangan ditinggalkan oleh Jepun jadi mereka memang ada krisis keuangan mengekalkan sistem monarki dia tak ada pewaris. So saya akan pilih pewarisan tahta. Okey. Soalan ke-29. Jadual berkaitan rundingan kemerdekaan di London. Rundingan kemerdekaan ini sebelum merdeka. Tarikh 56. Setahun sebelum merdeka, pihak yang terlibat British dengan perwakilan Tanah Melayu. Apakah perkara yang dipersetujui dalam rundingan tersebut? Apa perkara? Adakah memperakui pelantikan Menteri Kabinet? Tak ada kena-mengena sebab kita belum merdeka. Membentuk Majlis Perundangan Persekutuan? Lagi tak ada kena-mengena. Ini tak pasti. Melaksanakan pilihan raya umum? Lagi tak ada kena-mengena sebab sebelum tu kita dah memang ada pilihan raya 1955. Ini dia nak menuntut tarikh kemerdekaan. Tengok tahun-tahun. Okey, mesti betul lah. Betul get it right. When you misclick, saya lah tadi misclick, salah tekan, sebut lain tekan lain. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu pada tahun 1951? Sistem ahli. Adakah kurikulum baru? Ni bukanlah. Melatih penduduk berkerajaan sendiri. Ni of course betul lah. Melindungi institusi beraja, tak ada kena-mengena. Melaksanakan pendidikan sekular, lagi tak ada kena-mengena. Nak melatih lah penduduk berkerajaan sendiri. Kan? Okey, wow. Ini kalau dalam SPM ada macam ni memang bagus lah. Kan? Kalau kita boleh teka-teka semula. Kan tadi cikgu salah tekan. Tadi memperkenalkan undang-undang betul. Mewujudkan badan perisikan. Badan perisikan rupanya kan. Menyekat kegiatan nasionalisme. Ada perisikan. Ni best lah kalau kita dalam SPM boleh tengok mana yang salah kan. Masalahnya tak ada. Jadi kena buat latihan. Masalah ketegangan kaum yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu telah membawa kepada penubuhan jawatan kuasa CLC hubungan antara kaum. Bagaimanakah berusaha menangani cabaran tersebut? Cabaran ketegangan kaum. Menubuhkan parti politik? Tak ada kena-mengena. CLC ni sebelum ni ada UMNO, ada MIC, yang bertanding untuk pilihan raya tu lah kan. Mengadakan rundingan, mungkin menamatkan darurat. Apa kena-mengena dengan darurat masa tu? Boleh tamatkan darurat ke? Mengukuhkan pentadbiran. Kita ada masalah sekarang ni. Dengan cara kukuhkan pentadbiran ke boleh menyelesaikan masalah? Kita mestilah berunding secara logiknya. Betul. Okey. Soalan ke-32. Tak payahlah pakai benda ni semua Gambar 7 menunjukkan dua orang penggiat seni. Hamzah Dolmat, Samuel Das. Apakah sumbangan tokoh tersebut? Rasanya ni kalau kita tengok dalam bab 7 ke bab 8 tingkatan 5 ada berkaitan dengan muzik memperjuangkan kesenian rakyat. Kesenian rakyat ni contoh macam apa Dikir Barat kesenian rakyat. Kalau dekat Pulau Pinang tu apa nama dekat Pulau Pinang, tak ingatlah saya, nanti saya carilah apa dekat Pulau Pinang tu. Yang Boria memetabatkan muzik tradisional. Saya rasa lebih kepada muzik tradisional lah. Mungkin
biola, main sitar, macam gambar Samuel Des ni macam main sitar, macam permainan tradisional India tu, alat muzik tradisional. Menyemarakkan penulisan kreatif, bukan, bila kita sebut penggiat seni, dah ada hint di situ, penggiat seni. Memperkasakan industri perfilman. Kalau saing-saing Hamzah Dolmat ni of course lah P. Ramlee kan. Jadi saya akan teka music traditional. Okey, betul. One on one. Apa maksud tu? Okey, seterusnya. Apakah matlamat jawatan kuasa kerja? Jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan British pada tahun 1946. 1946 ni sebelum PTM 1948, membentuk kabinet bayangan ni sistem ahli. Mengembalikan keamanan negara ni BMA, British Military Army. Mewujudkan sistem pengagihan kuasa. Pengagihan kuasa apanya? Apa kata kita bincangkan asas perjanjian, mungkin ke arah PTM 1948. Okey. Nampaknya betul di situ. 33 soalan dah. Mengapakah Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara Commonwealth? Ini maksudnya negara-negara yang pernah dijajah oleh British lah. Mengamalkan dasar berkecuali. Kita nak kekalkan hubungan baik dengan negara Commonwealth. Adakah kita mengamalkan dasar berkecuali? Taklah, ni dasar berbaik-baik lah kan. Memastikan negara bebas senjata nuklear. Apa kena-mengena negara Commonwealth? Mengukuhkan pertahanan negara. Mungkin juga sebab kita perlukan bantuan daripada negara-negara Commonwealth. Okey, menyuburkan kebudayaan serantau. Apa kena-mengena dengan kebudayaan serantau? Nampak tak? Soalan tu menyoal kita soal soalan tu semula. So, kita boleh teka mengukuhkan pertahanan negara. Nampaknya betul di situ. Soalan ke-35. Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka berasaskan sistem pembesar 4 lipatan. Apakah jawatan yang berperanan menjaga keselamatan Kota Melaka? Ni dah kena boleh jawab lah. Di soalan bab 1 tingkatan 4, kalau ditanya pun akan ditanya, mungkin ditanya dalam soalan struktur. Okey, Shah Bandar. Shah Bandar ni mengawal pelabuhan. Laksmana menjaga keselamatan laut. Mesti dah kena tahu ni. Temenggung. Temenggung of course lah menjaga keselamatan Kota Melaka. Macam polis lah sekarang. Bendahara. Bendahara ni contoh Bendahara Tun Perak. Menggantikan raja apabila ketiadaan raja. So, cikgu pilih mana tadi? Temenggung. Temenggung lah. Okey. Ni apa ni? Maklumat berikut berkaitan usul Tunku Abdul Rahman ketika membahaskan pemisahan Singapura daripada Malaysia. Sekarang ni Singapura nak keluar daripada Malaysia. Okey, apakah isu yang membawa kepada usul tersebut? 1965 Singapura keluar daripada Malaysia 1965 ke 67 1965. Pemisahan Singapura merupakan perkara tidak dapat dielakkan. So it does seem completely impossible to arrive at a solution. We can hope to pull along together and work together in the interest and for the common goods of our beloved country. Ada kena-mengena ke? Okey, mungkin royalty petroleum. Adakah Singapura minta royalty petroleum? Singapura tak ada petroleum. Pengangkutan. Apa kena-mengena dengan pengangkutan? Takkan sebab pengangkutan nak keluar daripada Malaysia. Betul tak? Masalah bekalan air. Bekalan air. Malaysia memang bagi air pada Singapura sampai sekarang. So, kita mungkin boleh pilih di sini. Singapura nakkan hak sama rata. Okey. Hijau kat situ. Maksudnya betul lah. Seterusnya, gambar. Okey, kalau ikut soalan sebenar MRSM, dia susunan dalam quizzes ni dia dah lari daripada susunan soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Dia dah jadi dah secara rawak. Tapi tak apa, nanti cikgu cuba adjust lah. Tapi
Tak kisahlah kan, secara rawak pun kita cubalah kan. Gambar 2 adalah novel karya Ahmad Murad, Zaman Pendudukan Jepun. Apa mesej yang ingin disampaikan? Apa nama buku ni? Nyawa di Hujung Pedang. Ni, orang nak kena pancung ni. Dan nak kena pancung, yang perempuan tu berdoa lah. Mungkin tu suami ke kekasih dia kan. Ada kena-mengena ke dengan perpaduan antar kaum? Tak ada. Peluang dalam pentadbiran? Lagilah tak ada. Ni apa kena-mengena? Jepun nak pancung kepala ni. Mestilah of course perjuangan seorang wira. Kan? Tu nak kena pancung dah tu. Secara logik je kita boleh jawab. Okey. Apakah bentuk bantuan yang diberikan oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO MyCare pada rakyat Syria? Adakah kita beri bantuan ketenteraan? Nama dia di sini adalah humanitarian. Of course lah, kalau siapa yang faham, ia adalah kemanusiaan. Human. Jangan pening-pening. Gambar 4 berkaitan perkara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ini SPR ni kita pilihan raya. Suruhanjaya pilihan raya. Apakah rumusan yang dapat dibuat daripada gambar tersebut? Pemusatan kuasa, tak ada kena-mengena. Pengamalan sistem demokrasi, ya betul. Pembentukan jemaah menteri, apa kena-mengena? Pemilihan yang di Pertuan Agong, tak perlu melalui pilihan raya yang di Pertuan Agong ni. Okey, pengamalan sistem demokrasi. Okey, soalan ke-40. Dato' Onn Jaafar, gambar 1, merupakan tokoh nasionalis yang memberi sumbangan besar abad ke-20. Apakah pendapat beliau berkaitan dengan maksud nasionalisme? Alhai, ni banyak ni maksud nasionalisme. Menuntut kesetiaan ulung individu. Rasa bukan. Mewujudkan bangsa yang teguh. Mungkin. Mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Tak pastilah Dato' Onn. Mengembalikan hak mutlak bangsa. Apa kata saya pilih bangsa yang teguh? Betul pula tu. Masya Allah. Habis dah soalan ni. Dia bagi redemption question. Nampak macam betul semua lah kan. Ni tadi saya salah tekan ni tadi. Mengapakah Perlembagaan Tanah Melayu 1957 telah dipinda 1963? Ia adalah bagi pembentukan Malaysia. Wow. Selesai menjawab 40 soalan. Calculating your result. Strike correct 40. Time. Betul ke ni? Second. Untuk satu soalan kita jawab 47 second. Boleh lah tu, sebab dalam soalan kita ada 1 jam untuk 40 soalan. So kalau kita bawah daripada 1 minit tu, maksudnya kita dah siap semak lah sekali tu kan. Kemudian kita ada sedikit masa untuk kita menanda. Apa strict tu maksudnya jawab tanpa salah kot. Maksud dia rank. Ni tak payahlah tengok rank ni, kita bukan nak bertanding, kita nak buat ulang kaji. Okey anak-anak, jadi saya akan tinggalkan juga link untuk Google Form bagi soalan MRSM. Terima kasih kepada pihak MARA menyediakan berfungsi soalan-soalan ini untuk kita sama-sama buat latihan. Dan juga soalan-soalan daripada trial negeri-negeri yang lain saya akan kongsikan juga link-link untuk quizzes soalan-soalan tersebut dan juga Google Form daripada site yang memang saya bina lah untuk mengumpulkan maklumat-maklumat sejarah. Terima kasih kerana sudi bersama latihan pada petang ini bersama-sama dengan CM Kaizen, straight daripada channel CM Kaizen. Memang tak akan ada editing lah dalam video ini kerana saya memang sengaja baca soalan, bincangkan, dan sebenarnya cikgu pernah buat soalan ini bukanlah buat apa, ialah kita copy, kita convert soalan ini daripada soalan PDF kepada soalan Google Form.
Mungkin daripada situlah ternampak-ternampaklah jawapan kan. Tapi itulah bila kita baca semula nampaknya soalan ni boleh dibuat. Maksudnya bolehlah dapat 35 ke atas ataupun 30 ke atas bagi pelajar yang ingin target A bagi sejarah. Okey, selamat mengulang kaji. Jumpa lagi. Terima kasih. Sila like, subscribe dan sharekan video ini jika memberi manfaat kepada kamu dan rakan-rakan. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.